السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung bacaan hadis Riyadhus Shalihin, masih lagi dalam bab birri asdiqail abi wal ummi wal aqaribi. Bab berbuat baik kepada rakan-rakan karib, ayah, ibu dan kaum kerabat. Semua kaum kerabat lah. Hadis yang terakhir dalam bab ni. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajalli radhiyallahu anhu fi safarin. Kata Anas, aku keluar bersama dengan Jarir bin Abdullah al-Bajalli radhiyallahu anhu dalam satu perjalanan. Wa kana yakhdumuni. Fa kana yakhdumuni adalah Jarir, dia berkhidmat untukku. Faqultu lahu la taf'al. Aku berkata kepadanya, jangan buat macam ni. Kan? Anas ni budak kan, dia kan kecil, dia muda lagi. Dia kata jangan buat macam ni. Faqala, kata Abdullah bin kata Jarir bin Abdullah al-Bajalli, inni qad ra'aitu al-ansara tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Dia kata aku telah melihat orang-orang Ansar telah memperlakukan sesuatu kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaitu ala nafsi. Aku telah bersumpah atas diriku. Ala alla ashaba ahadan minhum, bahawa aku tidak akan berkawan dengan seseorang daripada mereka illa khadamtuhu, melainkan aku akan jadi khadam dia. Nah, jadi Jarir bin Abdullah ni maknanya dia memuliakan Ansar kerana Ansar memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau aku berkawan dengan orang Ansar, aku akan jadi khadam dia. Sebab mereka telah menghadamkan diri mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di golongan Al-Ansar, mereka serahkan segala-galanya, harta, nyawa dan keluarga mereka untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ketika dalam satu peperangan, perang Badar, ketika Nabi sallallahu minta pandangan para sahabat Al-Ansar, kan, seorang sahabat daripada Ansar kata, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna, seolah-olahnya engkau nak masukkan kami. Nabi mengisyaratkan. Nabi kata, apakah pandangan kamu semua? Adakah kita akan berperang macam mana kan? Nak balik ke? Kan? Nak balik ke Madinah, bandar macam mana ke? Jadi kata Al-Ansar, seorang sahabat tu, lupa dah nama dia, Sa'ad bin Ubadah ke siapa ke, lupa dah. Ya Rasulullah, ka'annaka turiduna, seolah-olahnya engkau mengisyaratkan kepada kami. Maka kata dia, fasir ala ma arakallah. Ya Rasulullah, buatlah apa yang Allah tunjukkan kepada engkau. Lau sirta bina ila marbarkil ghimadi la sirna ma'aka. Kalaulah engkau bawa kami pergi ke tempat yang terjauh, nescaya kami akan pergi bersama engkau. Lau khutta bina hadzal bahar la khudna ma'aka. Lau khutta hadzal bahar la khudnahu ma'aka. Kalau engkau lintas, berenang melintasi lautan ini, kami akan berenang bersamamu melintasi lautan ini. Sir ala barakatillah. Sir. Kan? Fasna' ma arakallah. Buatlah apa yang Allah perlihat kepada engkau. Fa innaka, sesungguhnya engkau akan dapati kami adalah rijal. Kami adalah golongan lelaki. Yang maksudnya yang tak takut matilah.
Mereka ni ahli peperangan. 500 tahun perang tak habis. Aus dan Khazraj dulu bergaduh 500 tahun. Silap sikit perang, mati ramai. Mereka tak takut mati. Heran apa dengan kematian? Kalau kita lari tinggal mati, dia akan tetap datang kepada kita. Itu dia. Kalau kita pergi menyorok dalam mana ke langit bintang yang tertinggi pun, mati tetap akan datang kepada kita. In ishna hamidan wa in mutna syahidan. Kalau kita hidup, kita nak hidup dalam keadaan kita terpuji dan mulia. Kalau kita nak mati, kita nak mati sebagai orang yang mati syahid. Mati yang terbaik. Tak nak mati juga. Orang Yahudi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Orang Yahudi ni suka kalau mereka ni diberi hidup selama 1000 tahun. Kenapa? Kerana daripada makhluk yang paling takut mati. Bangsa Yahudi. Itu cerita dia. Jadi ini para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka mempertahankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia berkata fidaka abi wa ummi. Maksudnya yang menjadi tebusan bagimu ayah dan ibuku sebagai penebusmu. Maksudnya kalau Rasulullah kena tawan, kami akan jadikan ayah dan ibu kami ini sebagai bayaran untuk menebus Rasulullah SAW. Macam tu. Ini dia. Kemudian hadis menjelaskan tentang memuliakan orang yang memuliakan Nabi SAW. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka memuliakan orang-orang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis juga menjelaskan tentang sifat tawadhu', rendah diri para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka masing-masing mengenali kelebihan masing-masing. Jadi maknanya Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia jadi berkhidmat, mengkhadamkan dirinya untuk Anas radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana Anas itu adalah daripada golongan Al-Ansar yang mereka itu telah mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ansar Nabi tak bagi apa-apa daripada harta rampasan perang. Sehingga Ansar ni rasa kecil hati. Betul Nabi kata, kamu tak suka ke kamu dapat yang lebih baik daripada itu? Kamu bawa balik manusia, bawa balik harta ke rumah-rumah mereka. Tapi kamu bawa balik Rasulullah, diri Rasulullah SAW kamu bawa balik ke rumah kamu. Kamu tak suka ke? Oh, dia berkata suka. Tak mau harta, dia pun nak Rasulullah. Dia pun tak nak harta, dia nak Rasulullah SAW. Sebab tu, sahabat-sahabat Al-Ansar ni teringat kalau Allah Rasulullah menang, nanti tentu dia akan balik ke Mekah, akan tinggalkan mereka. Nabi kata Nabi tak akan tinggalkan mereka. Kalaulah Ansar lalu di satu lorong di celah-celah gunung, aku akan ikut lorong Al-Ansar tadi. Itu Nabi SAW mencintai golongan Al-Ansar. Dan mereka pun mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab memuliakan ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan tentang kelebihan mereka. Bab memuliakan ahli bait, keluarga lah. Keluarga dan keturunan Rasulullah SAW dan menjelaskan tentang kelebihan mereka. Keturunan Rasulullah SAW ni ada lah sampai kiamat lah. Tapi yang mana mereka declare keturunan Rasulullah, mereka lah. Kalau mereka tipu, dosa besar lah mereka tanggung lah. Jadi kalau mereka tu mengaku keturunan Rasulullah, mereka tak boleh makan zakat, tak boleh makan sedekah. Jadi gitu. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Ahzab. Tapi sebelum tu maknanya bukan yang mengaku keturunan Rasulullah ni bukannya yang soleh pun, bukan semua soleh. Ahli bid'ah pun ramai. Pelopor kesyirikan pun ramai. Dia jangan ingat kata semua tu Rasulullah tu baik keturunan dia. Pak saudara dia pun mati kafir, nak kata apa? Hak keturunan dia jauh-jauh ni kalau jenis sembah kubur tu musyrikun. Tak perlu kita nak muliakan dia. Itu sebagai peringatan lah. Jadi yang salih, yang ikut di atas sunnah Nabi SAW ni, sebab itulah hadis Nabi kata apa? Man lam
yasbaq bihi amaluhu. Hadis ni. Sebab saya nak pergi hadis tu. Sebab saya teringat saya kena cerita lah. Pasal apa ni? Kat ni. Ni. Malam. Okey. Lam bihi nasabuhu. Ya. Hadis ni. Man lam yusra' bihi nasabuhu. Ni, tengok ni. Okey, man wa Nabi kata sallam wa man abta'a bihi amaluhu. Kan, barang siapa yang amalan dia tak terang mana? Amalan dia sikit, solat sikit kan. Lebih kurang ya agama dia. Lam yusri' bihi nasabuhu, keturunannya tak akan mengangkat dia pun. Keturunan yang baik tidak akan mengangkat darjat dia. Contohnya anak ustaz, anak tok guru. Tapi kitab tak dia baca. Kan? Jadi maknanya waman abta'a bihi amaluhu. Barang siapa yang amalan dia tu lambat sikit. Tak hebat macam ayah dia ataupun datuk nenek dia, moyang dia. Maka moyang dia yang hebat itu tidak akan mengangkat darjat dia pun. Walaupun dia keturunan Rasulullah SAW, tak ada nilai. Kalau dia bukan orang yang berilmu dan bertakwa. Itu maksud dia. Saya nak beritahu je lah. Kadang kita ni terpengaruh. Orang mengaku Rasul, mengaku keturunan Nabi SAW. Oh, mari kita bagi dengan kuda, bagi dengan, kan? Siap tolong kupas udang, bagi semua kan. Betul-betul orang tu mengaku Rasul. Mengaku keturunan Rasul SAW. Siapa pun boleh mengaku. Kita pun mengaku kita keturunan Nabi Adam. Kan? Apa masalah dia? Semua kita anak cucu Nabi Adam. Baik, jadi tak perlu nak berbangga dengan keturunannya lah. Kalau tak ada takwa, tak ada ilmu dan tak ada takwa. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala datangkan ayat ni. Surah Al-Ahzab ayat 33. Kita tengok. Sini Al-Ahzab. Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Surah 33 ayat 33. Betul ke ayat 33 apa? Tadi? Ayat 33. Okey, Al-Ahzab. Dia sebenarnya kat belakang ni, dia bukan dia ambil point di belakang apa, dia potong di belakang tak apa, tapi baca dari awal. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Okey. Kalau di sini innama yuridullahu liyudhhiba ankum, di situ dia ambil dari situ. Innama ni. Sesungguhnya yuridullahu, Allah menghendaki liyudhhiba ankum, untuk menghilangkan daripada kamu ar-rijsa, yakni kotoran, dosa. Ahlul bait, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ini dia ayat ni. Kemudian surah Al-Hajj 32. Al-Hajj di bawah ni. Al-Hajj ayat apa tadi? 32. 22. 32 ni. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya hal itu timbul daripada ketakwaan hati. Ya. Jadi ini dua ayat yang diambil oleh Imam An-Nawawi diletakkan dalam bab ni, memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan tentang kelebihan mereka. Baik. Jadi petunjuk ayat ni menjelaskan bahawa keluarga Rasulullah SAW mereka adalah kerabatnya yang beriman. Kerabatnya yang beriman. Dan para isterinya adalah ibu bagi orang-orang beriman. Mereka semua adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu ada hak kekerabatan. Para isteri Nabi sallallahu juga ahlul bait. Jadi Syiah mereka tak mengaku isteri-isteri Nabi ni sebagai ahlul bait. Bagi mereka ahli bait ni pada Ali, Hasan, Husain, kan? Fatimah, Ja'far, berapa orang saja? Apa nama? Miqdad bin Al-Aswad. Berapa orang ya? Ada iktiraf. Lain semua kafir. Lain semua kafir. Syiah. Syiah di mana? Syiah yang menguasai Iran, Syria, Lebanon dan Houthi di Yaman. Dia pun Syiah yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat bagi dia kafir. Berapa orang yang tinggal? Ali, dan Ja'far, Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Miqdad, Ja'far dan itulah dan anak dia tu. Lain semua kafir. Abu Bakar lagi dia pun laknat terus. Dia pun siap buat kek. Kek apa nama? Sambil potong kek sambil laknat Abu Bakar, nyanyi. Sambil laknat Umar, nyanyi. Ada dalam YouTube ni. Saya malas nak buka takut naik gambar lain. Tapi boleh je tulis. Dia pun menyanyi Happy Birthday itulah. Kan? Tapi orang menyanyi laknat. Ke atas Abu Bakar finnar, na'udzubillah. Umar finnar. Apa maksud dia? Abu Bakar dalam neraka, Umar dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Ya. Jangan kita rasa depa ni sebut Islam, Republik Islam, Iran dan sebagainya. Buat ni depa dengan ahli sunnah memang macam Israel dengan ahli sunnah, macam Israel dengan orang Islam. Tu. Bagi depa kalau hari 10 Muharram tu bunuh ahli sunnah, pahala mati syahid jangan main. Tapi di Malaysia dia pun tak buat lah, dia pun tak berani. Tapi kalau di sebelah-belah Pakistan apa semua kan, ada budak-budak Thailand mati. Budak Malaysia pada mati kena tembak. Hari 10 Muharram. Ni cerita dia. Hati-hati. Syiah ni kan. Jangan terperdaya lah, jangan terperdaya. Dia pun sebut Ahlul Bait kan. Dan bagi mereka Husain ni lebih tinggi daripada segala-galanya. Sebab tu mereka ya Husain sikit. Ya Husain sikit kan. Husain lebih tinggi darjat daripada Ali lagi. Tu dah. Kalau mereka minta istighasah apa, mereka sebut Husain lah. Berlambat dalam YouTube ni kita tengok. Baik. Jadi bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ada dua hak. Hak keimanan dan hak kekerabatan. Maka kita muliakan mereka dan kita menjaga mereka, hak mereka. Tanpa ada ghulu. Maksudnya tanpa ada sifat berlebihan lah. Melampau. Apa nama? Kasih yang melampau tadi kan. Dan fanatik yang gila lah. Macam tu. Macam sebagian orang kita kan. Fanatik gila sungguh. Lalu ni pada jual rambut, air rambut Rasulullah SAW. Berapa ramai orang nak kena mohong rambut ni. Penipu. Ayat rambut Nabi. Mana rambut Nabi? Rambut tu. Rambut Nabi bukan pernah panjang. Rambut Nabi tak pernah sampai bahu pun. Kan?
Ini semua penipu. Tapi orang kita bab mistik ni, orang Melayu dengan mistik tak dapat dipisahkan. Nah, kasut Nabi, selipar Nabi, ni semua penipu. Tak ada sanad yang sahih. Ya, dan terlalu memuja selipar ni. Selipar ni orang buh di kaki ataupun kat pintu tandas. Dia pun tak di kepala. Tu kasut kopiah tu. Gebang selipar tu kan. Sampai hulu macam tu. Paling teruk, dia pun buat tempat masjid, mihrab tu. Lambang selipar. Jadi berhala lah pula disembah. Jadi maknanya, itulah dia. Kan? Memuliakan selipar. Mana dia? Mana ada selipar? Tak ada dah selipar Nabi yang salah. Kan? Selipar ni bukan satu pattern. Dia ingat pattern selipar Nabi yang salah macam tu lah. Yang pakai payah nak berjalan tu. Wah, jadi gitu. Yang tak sup melampau kan? Jadi kita kata kasut ni buh di bawah, bukan kasut buh di kaki. Nabi SAW tak pernah letak selipar atas kepala. Kan? Mana pelukis gambar kopiah dia apa? Tak selalu beli kopiah macam tu. Ada gambar kasut tu. Tu dia. Depa kata kasut Nabi macam tu. Tak ada nas sanad yang sahih sebut kasut Nabi macam tu. Tak ada. Baik. Jadi ni dilarang kita bersifat melampau lah dalam mengagungkan seseorang. Ya, hatta Nabi SAW pun marah kalau sahabat agungkan dia kan. Hadis yang seterusnya, hadis yang pertama dalam bab ni lah selepas Al-Quran tadi, wa an Yazid bin Hibban qala intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sampai habis hadis panjang ni, saya cakap ni dulu, saya terjemahkan. Ibn Yazid bin Hibban katanya, aku pergi, intalaqtu. Kan? Aku pergi. Aku dan Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim. 3 orang. 3 orang muda ni pergi. Yazid bin Hibban seorang, Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim. Pergi sampai jumpa apa? Jumpa Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum. Falamma jalasna ilaihi, ketika kami duduk dekat dia, dekat Zaid. Ni Cikgu Zaid tak mai. Tidak ada syok sikit nama dia kita sebut lah. Cikgu. Tak main tu. Tak boleh, ada urusan. Okey. Jadi bila kami duduk dekat dia, Husain katalah, Husain bin Sabrah, sesungguhnya engkau telah mendapati wahai Zaid kebaikan yang banyak. Zaid, engkau dah dapat kebaikan yang banyak. Ya? Engkau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau telah mendengar hadisnya dan engkau telah pergi berperang bersamanya dan engkau solat di belakangnya. Ya. Dan semuanya engkau telah menemui wahai Zaid, engkau telah dapat kebaikan yang banyak. Ceritakanlah kepada kami wahai Zaid apa yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritalah pada kami apa yang kamu dengar. Arqam bin Abi Arqam kan Nabi SAW dakwah pertama di rumah Arqam bin Abi Arqam. Zaid bin Arqam. Orang Mekah. Tua lah Zaid ni, tua orang. Ni geng muda-muda mai jumpa dia lepas kata, bapak cik macam tu lah lebih kurang kan.
Pakcik dah duduk dengan Rasulullah, dah pergi perang sekali, pergi semayang belakang Rasulullah. Mesti banyak yang pakcik dengar daripada Rasulullah SAW. Ceritalah kat kami. Itu bahasa kita lah. Qala ya ibna akhi, kata Zaid, hai anak saudaraku. Orang Arab cakap macam tu, walaupun bukan anak saudara dia, bisa. Uslub, gaya bahasa dia apa? Ya ibna akhi. Budak-muda kan, hai anak saudaraku. Dia kata, demi Allah, umur aku ni dah lanjut dah. Aku ni dah tua, kabirat sinni. Dan mana zaman aku dah berlalu dah. Zaman muda aku, zaman kuat aku dah berlalu dah. Dan aku lupa dah sebahagian yang aku hafal daripada Rasulullah SAW. Lupa banyak. Dan fama haddathukum faqbalu. Apa yang aku nak cerita kat kamu ni, kamu terima, ambil. Apa yang aku nak cerita ni, terimalah. Kan? Kalau apa yang aku tak cerita, jangan paksa aku. Jangan paksa aku suruh cerita. Ambil hak aku cerita ya. Hak aku tak cerita, fala tukallifuni. Jangan paksa aku untuk cerita. Aku tak tahu, tak ingat. Kita pasal ada kitab ya. Tak ada kitab, kita pun kelabu asal. Kan? Kalau ustaz main ceramah tak ada kitab, tu kalah Imam Syafi'i ya. Tengok ustaz ceramah main kitab, tak ada kitab, dia main ceramah tapi tak tahu apa dia cerita. Kita tunggu je lah maghrib Isya. Tengok-tengok jam main Isya. Tak ada kitab, kelabu asal. Dan ni kitab semua boleh tengok. Tak boleh baca, kita sama-sama baca. Takkan ustaz nak mohong. Takkan lebay nak menipu. Jadi tak ada baris ustaz baca Quran. Ustaz biar betul ustaz. Tak apalah, ada baris tak ada baris tu. Takkan lebay nak menipu. Kadang-kadang lebay banyak menipu juga. Ada. Jangan paksa aku cerita. Aku tak tahu. Thumma qala, kemudian dia kata Zaid bin Arqam, bangun, Rasulullah SAW bangun pada satu hari di kalangan kami, fina pada kami, khatiban, dalam keadaan Nabi bangun berkhutbah, bima'in, dengan air, yud'a, bima'in, di kawasan berair lah, kawasan air. Bima'in maksudnya kawasan yang ada air. Yud'a khumman, yang dipanggil tempat itu sebagai khum, baina Makkah wal Madinah, Wadi Khum, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kalau tak Google, kita boleh Google peristiwa Wadi Khum kan. Tapi takut keluar Syiah punya. Syiah punya cerita. Kan? Kena hati-hati ke website Syiah pun banyak. Jadi Nabi diri di situ berkhutbah. Fahamidallah wa athna alaih. Maka Nabi SAW puji Allah. Dan Nabi ulang pujian ke atas Allah. Wa wa'adha, dan Nabi bagi peringatan. Wa dhakkara, dan Nabi ingatkan. Nabi peringatkan. Kemudian Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, adapun selepas itu, selepas memuji Allah, selepas selawat, ulang pujian ke atas Allah dan selawat ke atas Rasulullah SAW, dan selawat ke atas diri dia sendiri lah. Nabi kata, ala ayyuhan nas, ketahuilah hai sekalian manusia, fa innama ana bashar, sesungguhnya aku ni manusia. Aku manusia. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba, dekat, sudah hampirlah akan datang utusanku untuk memanggilku, maka aku akan memenuhi panggilannya. Meninggallah. Utusan Tuhan, malaikat mautlah. Wa ana tarikun fikum thaqalaini, aku tinggalkan kepada kamu semua dua gunung, dua bebanan, thaqal. Awwaluhuma kitabullah, yang pertamanya adalah kitab Allah, yakni Al-Quran. Fihil huda wan nur, padanya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah kamu, peganglah kamu dengan kitab Allah, yakni Al-Quran.
wastamsiku bih, dan berpeganglah kamu semua dengannya. Fahatha ala kitabillah, maka kata Zaid, Nabi SAW pun memberi galakan untuk dibaca dan direnungi kitab Allah, diamalkan. Waraghaba fihi, Nabi bagi semangat, motivasi supaya Al-Quran dibaca dan diamalkan. Thumma qala, kemudian Nabi SAW kata, wa ahlu baiti, dan kaum keluarga aku. Aku tinggalkan kepada kamu yang keduanya kaum keluarga aku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kamu kepada Allah Ta'ala supaya berbuat baik pada ahli keluarga aku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kamu semua berbuat baik pada ahli keluarga aku. Faqala lahu Husain, Husain pun tanya pada Zaid, Zaid. Kan ni. Wa man ahlu baitihi ya Zaid? Siapakah ahli keluarganya wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi? Tidakkah isteri-isteri Nabi SAW itu ahli keluarganya? Qala, Zaid kata apa? Nisa'uhu min ahli baitihi, isteri-isterinya adalah daripada keluarganya. Walakin ahlu baitihi, akan tetapi ahli keluarganya, man hurima sadaqah ba'dahu, orang yang diharamkan menerima sedekah ataupun zakat. Sedekah yang sunat ataupun sedekah yang wajib, diharamkan mereka menerimanya selepas Nabi SAW. Keturunan dia tadi lah, sampai hari kiamat tadi. Kan? Sampailah Al-Mahdi itu. Al-Mahdi itu keturunan Nabi lah. Al-Mahdi itu nama dia Muhammad bin Abdullah. Ya. Nama dia gitu. Daripada keturunan Al-Hasan, bukan Husain. Syiah tu kata Husain, keturunan Husain. Al-Mahdi Al-Muntazar ni daripada keturunan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Itu pun dia mana ditemui dia umur dah 40 tahun lah. Sebelum tu dia biasa ya, tak ada apa. Kan? Jadi mana dapat taufik tu umur 40 tahun. Jadi memimpin umat. Tu pun dia lari sana sini. Ada kitab, saya ada kitab tesis master Syekh Abdullah Al-Wabil. Tajuk dia Asyratus Sa'ah. Saya pernah baca beberapa tahun yang lalu di satu masjid dekat USJ tu, habis kitab tu. Tebal tu. Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Semua itu kiamat. Disebut. Kan siapa dia, apa nama Al-Mahdi tadi kan. Tu. Dia keturunan sebelah Al-Hasan bin Ali. Bukan sebelah Al-Husain. Ya. Syiah tak pernah sebut Hasan. Pernah dengar Syiah sebut Hasan? Tak pernah. Husain kan. Sebab dikatakan mak kepada Al-Husain tu daripada Farsi kan, Iran. Wallahu a'lam. Baik. Qala, kata Husain, wa man hum? Siapa mereka? Yani ahlu bait. Qala hum alu Ali. Dia kata mereka keluarga Ali, alu Aqil, keluarga Aqil. Aqil bin Abu Talib. Aqil bin Abu Talib. Keluarga saudara Ali dan Ja'far. Jadi Abu Talib ni dia ada anak Aqil, dia ada Ali, dia ada Ja'far. Ali Ja'far masuk Islam. Aqil dia lambat. Dia masuk Islam masa Fathu Mekah nanti tu. Jadi harta semua Abdul Muttalib, harta Abu Talib, kan? Semua boleh ke dia. Sebab apa? Sebab pak saudara dia, adik-beradik kepada Al-Abbas, semua tak ada anak. Okay, jadi yang ada anak ni Abu Talib. Jadi bila Ali dah masuk Islam sebelum mati Abu Talib, Ja'far pun masuk Islam. Jadi orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir. Jadi Ali dan Ja'far tak boleh waris ayah dia. Harta pusaka tak boleh ambil. Dapatkan apa? Dapatkan Aqil. Aqil lah. Sekali dengan rumah-rumah Rasulullah SAW semua bolehkan Aqil lah. Bolehkan Aqil. Aqil ambil dia jual. Ya? Dia masuk Islam lewat.
Jadi maknanya bila dia jual habis harta dia semua, dia hijrah. Jadi bila orang dia masuk Islam pada Fathu Mekah, tak hijrah lagi lah. Bila Nabi SAW nak sampai ke Mekah, hari pembebasan kota Mekah tu kan, dia bertanya, ya Rasulullah, esok mana kamu nak tinggal bila sampai di Mekah? Mana rumah mana satu kamu nak duduk? Nabi kata, hal taraka lana aqilun min durin? Kama qala Islam, adakah akil tinggal apa-apa rumah kau untuk kita? Tak ada rumah apa. Mana tak ada rumah nak duduk. Rumah Rasulullah lama pun tak ada dah. Rumah Abu Talib pun tak ada dah. Habis dah. Jual habis dah. Akil. Dia masuk Islam pada hari Fathu Mekah lah. Dia hijrah. Dia mati pada tahun 32. Hijrah. Ni. Aqil. Aqil ni anak Abu Talib lah. Tapi yang awal Islam, Ja'far dan Ali lah. Wa alu Ja'far dan keluarga Ja'far. Mereka ni 3 beradik ya. Ali, Aqil, Ja'far. Alu Abbas, keluarga Abbas. Qala kullu haula'i hurima sadaqah. Dia kata apa nama Husain tadi. Husain tanya Zaid, semua depa ni haram makan sedekah ke? Sedekah di sini maksud dia sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib ni dalam braket zakat nah. Zakat. Turunan Rasulullah SAW haram makan zakat. Dan haram makan sedekah. Kita main kita saya sedekah kita ambil. Bagi orang lain. Saya hadiah. Kan? Kalaulah saya sayyid kan. Sayyid kan. Sayyid, syed. Sayyid tu maknanya depa declare depa keturunan Rasulullah. Jadi depa tak boleh makan sedekah, zakat tak boleh. Hadiah boleh. Benda sama. Ni saya hadiah. Hadiah boleh. Seorang main di metok ni sedekah. Tak minum. Kita hadiah boleh minum. Tapi kita tak apalah. Kita tak ada sayyid. Kita boleh bismillah. Kan sayyid ke syed ke apa lagi ya? Tu ya kan? Syarifah. Ada juga orang jenis jaga keturunan. Dia tak akan kahwin. Dia tak akan kahwinkan anak dia dengan selain daripada syarifah. Walaupun dia orang susah. Susah tera mana. Buluk tera mana. Zakat tak boleh makan. Merangkak atas lantai je lah makanan tak ada. Zakat tak boleh. Tapi hadiah boleh. Kita bagilah kita kata ni hadiah. Dia makan. Hak cakap ya. Zana masuk tu kan. Zana. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, saja saya nak tunjuk ni. Wadi Khum tadi kan? Ataupun Ghadirul Khum. Sini. Ni tempat dia. Nabi SAW berhenti di sini ya. Nabi khutbah di sini ya tadi. Kawasan ni. Kat kawasan berair ni. Nama dia Ghadir Khum. Sini. Ni. Tempat dia. Dia di antara Mekah dan Al-Madinah. Okey. Hadis yang kita baca tadi, dia ada kisah dia. Ni kisah dia. Dan tempat Ghadir, nama dia Ghadir Khum. Ni tempat dia, nama dia ni. Tempat di antara Mekah dan Madinah, dekat dengan Juhfah. Kalau kita naik kereta apa nama bas, kan? Kita tengok ada signboard tu kan, Juhfah. Signboard kan, Juhfah. Ya. Di situ Nabi SAW turun, berehat. Ketika Nabi kembali pada haji wada' lah. Balik pada buat haji. Nabi SAW haji sekali ya. Sekali ya. Itu yang pertama dan terakhir. Nabi khutbah di sini. Waktu itulah. Hadis yang kita baca tadi. Munasabah di situlah. Okey. Jadi maknanya qala apa nama Husain tanya Zaid, siapakah mereka? Kan? Dia ada keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Semua mereka diharamkan sedekah. Kata mereka. Qala, na'am. Dia kata, ya. Kata apa nama? Husain, iyalah. Hadis riwayat Muslim. Jadi isteri-isteri Nabi disebut awal lagi lah. Kan? Nisa'uhu min ahli baitihi. Syiah ni, mereka nak hazaf ni. Mereka nak iris ni. Syiah ni, mereka nak iris ni. Mereka nak padam ni. Kan, dia kata isteri Nabi tak termasuk ahli bait. Bahkan dia melaknati isteri-isteri Nabi. Pada hari 10 Muharram tu kan, dia akan ambil satu kuda simbolik. Dia akan sembelih kuda tu, maknanya dia macam dia sembelih Aisyah. Tikam. Pembunuh kuda tu. Macam dia macam melampiaskan geram depa pada Aisyah. Sebab Aisyah anak Abu Bakar. Dia komplot lah dia kata. Dia kata komplot Abu Bakar dan Aisyah ni kan. Depa memang dahsyat tu lah Syiah ni kan. Dalam sembahyang dia pun laknat sahabat. Bagi salam kita Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun laknat Jibril. Kita Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun laknat Abu Bakar. Dia pun laknat dua berhala Quraisy. Maksud dalam bracket Abu Bakar dan Umar lah. Bagi dia apa? Ini hakikat, reality. Yang bagi orang yang tak tahu, tak kenal Syiah tu sebenarnya. Ya.
Baik. Satu riwayat kata, ala wa inni tarikum fikum thaqalaini. Ketahuilah sungguhnya aku tinggalkan pada kamu semua dua beban ini yang kamu kena jaga. Yang pertamanya adalah kitab Allah, iaitu wa huwa hablullah, yang ia adalah tali Allah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda. Siapa yang ikut dia, dia berada di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Siapa tinggal Quran, dia dalam kesesatan. Tak boleh lari dah. Petunjuk, sesat. Antara dua. Hari ini ramai orang yang tinggal Quran. Tak mau usaha nak belajar Quran kan? Tak nak belajar. Quran tak baca. Tambah kita hidup zaman fitnah, musibah besar ni kan. Kita dilalaikan. Kita jadi lalai-lalai. Kalau kita pegang benda ni, kan? Pegang dan kita mula pegang benda ni, kita selak. Scroll. Pergi setengah jam. 40 minit. Sejam. Sejam setengah. Quran sudah tinggal. Kan? Jadi itulah dia. Dunia yang penuh dengan pancaroba ni kan. Ujian. Berat kita ni sebenarnya akhir zaman ni. Berat. Quran, doa, kan? Jarang-jarang. Baik, daripada wa'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, terhenti atasnya. Maksud apa terhenti atasnya? Mauquf ni, riwayat ni maknanya Abu Bakar kata. Abu Bakar yang kata. Dia tak sebut Rasulullah kata. Abu Bakar yang ucap. Innahu qala, bahawa Abu Bakar kata, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Yani urqubu maksudnya ihtarimu, muliakan, hormatilah, jagalah Nabi Muhammad SAW pada keluarganya. Jadi berbuat baik pada keluarganya. Berbuat baik pada keluarga Nabi SAW maknanya kita telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi pengajaran pada hadis wajib berpegang dengan Al-Quran kerana padanya ada petunjuk dan cahaya, dan petunjuk yang sempurna dan cahaya yang sempurna, yang kedua-duanya itu tidak akan berlaku melainkan di atas ilmu dan amal dengan Al-Quran lah. Kan? Jadi tak akan jadi. Dia tak akan jadi petunjuk, dia tak akan jadi cahaya, kan? Yang sempurna melainkan kita mempelajarinya dan kita mengamalkannya. Jadi sebab tu Nabi SAW kata apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran kemudian dia ajar Quran. Itu orang yang terbaik. Baik, hadis juga berpesan memerintahkan kita berbuat baik kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena jagalah hak mereka. Kerana ada hak yang lebih di atas umat Islam. Jadi keluarga Nabi SAW, keturunan Nabi daripada khasais. Ada perkara-perkara yang khusus untuk mereka lah. Ya, itu pun kalau yang beriman lah. Kalau yang musyrikin, ya, ahli bid'ah, ini tak dipedulikan lah. Kemudian para isteri Nabi SAW adalah ibu orang-orang beriman. Dan mereka ahli baiti Nabi SAW. Mereka adalah ahli keluarga Nabi SAW. Barang siapa yang menyangka selain benda demikian, yang mendakwa selain benda demikian macam orang-orang Syiah, maka dia adalah orang yang sesat, dal, munharif, yang berpaling daripada jalan sunnah ataupun jalan ahli sunnah wal jamaah. Habis bab tu. Masuk pula bab tawqir al-ulama. Bab memuliakan para ulama wal kibar, ya? Dan orang-orang yang dewasa, ahlul ilmi, orang-orang besar yang berilmu, wa ahlul fadli, dan orang-orang yang mempunyai keutamaan dan kelebihan, wa taqdimuhum ala ghairihim, mendahului mereka di atas yang selain mereka, wa raf'i majalisihim, dan maknanya mengangkat majlis, maksudnya mengikuti majlis-majlis mereka, wa izhar martabatihim, menzahirkan kedudukan mereka, memuliakan para ulama ni kan, mendahulukan mereka, memenuhi majlis-majlis mereka, yang mengangkat derajat mereka. Ada dia. Ini sebagaimana yang Allah firman dalam surah Az-Zumar,
ayat 9. Az-Zumar ayat 9. Az-Zumar. Sembilan. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Okey, dia di sini. Qul, tengah-tengah ayat ni. Katakanlah, apakah yastawi sama alladzina, orang-orang yang ya'lamun, berilmu, mengetahui, walladzina, dan orang-orang yang la ya'lamun, tidak mengetahui. Sama tak? Tak sama. Tak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Orang yang berilmu tak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ya? Innama yatadhakkaru, hanya saja yang mengambil pelajaran ulul albab. Orang-orang yang bijak, yang cerdik, yang akal sihat. Siapa? Orang yang berilmu lah. Ya, yang ambil pengajaran tadi. Ini dia. Tak sama. Jadi kita kena usaha angkat darjat kita sikit, step by step. Kena kajian belajar. Untuk jadi orang berilmu supaya apa? Darjat kita makin naik. Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat darjat orang-orang beriman di kalangan kamu. Walladhina utul ilma darajat. Orang yang Allah berikan kepadanya pengetahuan, darjat dia tinggi lagi. Tak sama. Tak sama. Kemudian Allah kata, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja yang takut pada Allah Ta'ala daripada kalangan hamba-hamba adalah para ulama. Apa makna ulama? Ulama adalah sirah, mubalaghah, lafaz yang menunjukkan makna amat, banyak, iaitu banyak ilmu. Alim, dia punya singular dia, singular, mufrad. Alim, singular. Alimani, dia punya dua musanna. Dalam bahasa Inggeris dia tak ada musanna. Kan? Dia tulis mufrad dengan jamak. Kalau ulama'u, itu plural lah. Para ilmuwan. Orang-orang yang berilmu. Itu dia. Baik, yang dimaksudkan dengan ulama' di sini adalah ulama'us syariah. Ulama' syariat. Orang yang banyak ilmu tentang, yang pakar tentang syariat, tentang hukum hakam agama. Jadi ulama dunia pun ulama aja. Contohnya ulama fizik. Ya kan? Ulama iqtisad, ulama ekonomi. Pakar ekonomi, pakar kimia, ulama. Tapi bukan dimasukkan di situ ulama dalam Quran ni. Ulama ni tak, yang dimasukkan di sini ulama syariah, mereka yang pakar dalam hukum syariat. Yang mereka itu adalah pewaris para nabi dan waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para nabi mereka tidak mewarisi dinar dan dirham? Sebab tu Fatimah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia mari jumpa Abu Bakar minta yang kebun kurma hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi gunakan untuk nafkahkan keluarga dia apa semua kan? Abu Bakar kata tak ada. Sebab aku dengar Nabi SAW beritahu, nahnu ma'syaral anbiya, la narithu wa la nurathu. Kan? Ma taraknahu sadaqatan. Aku maqal Nabi SAW. Abu Bakar kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, kami para anbiya, sekalian para nabi, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan itu jadi sedekah untuk orang Islam.
Tu macam Fatimah macam kecil hati sikit lah. Kan? Lepas tu dia balik duduk di rumah apa semua. Yalah, 6 bulan lepas tu dia mati ya. Jadi masa dia mati, Ali tak beritahu Abu Bakar pun. Ali selesaikan sendirilah. Dia tak sampaikan Abu Bakar. Macam itulah. Biasalah manusia kan. Begitu. Tapi itulah dia, maknanya dia adalah keluarga Nabi yang pertama lah, Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sakit, bila Nabi bisikkan kepada Fatimah satu perkara, dia menangis terisak-isak. Lepas tu Nabi bisik lagi sekali, dia ketawa. Ada saat nangis dia ketawa pula. Tidak, Aisyah tengok, dia tanya, apa Nabi beritahu? Dia kata, aku tidak akan buka rahsia Nabi SAW. Macam mana rahsia? Sebab Nabi bisik. Bila Nabi bisik, Nabi nak benda tu dirahsiakan. Lama nanti kan. Setelah Nabi SAW wafat, dan Nabi wafat, Aisyah tanya lagi. Dia kata dulu, dia kata sekarang ya. Sebab Rasulullah dah wafat. Dia dibisikkan sebab aku menangis tu. Nabi kata, Nabi dah nak wafat. Nabi nak tinggal lah dunia ni. Dia menangis. Kan? Lepas tu, yang kedua, dia beritahu bahawa aku orang pertama daripada keluarga dia akan menyusul dia. Tu aku ketawa. Kan? Lepas 6 bulan lepas tu dia pun wafat lah. Radhiyallahu anha. Inilah dia. Baik. Jadi para ulama adalah pewaris para nabi lah. Jadi memuliakan, menghormati ulama adalah menjadi sebab kita ni memuliakan syariat. Kerana mereka tu yang memikul, yang membawa kepada kita syariat. Kalau mereka tak ada, macam mana syariat nak sampai ke kita? Jadi memuliakan mereka adalah memuliakan bagi syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis menjelaskan perbezaan di antara orang alim dan orang jahil. Orang alim dia bersifat dengan sifat yang terpuji. Orang jahil bersifat dengan sifat yang keji lah. Baik, hadis dalam bab ni. Wa an Abi Mas'udin, daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari. Al-Badari ni ahli Badar lah. Ahli Badar. Al-Ansari ni daripada golongan Al-Ansar. Ansar ni bukan semua mereka ikut perang Badar tau. Tak semua. Ada yang tertentu. Radhiyallahu anhu qala. Jadi saya confuse sama ada dia ni duduk dekat Badar ataupun memang dia ahli perang Badar. Cek balik lah. Sebab ada sahabat yang memang duduk dekat Badar, digelar dia sebagai Badari. Ya, dia tak ikut perang Badar. Saya kena confuse balik. Baiklah, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Mengimami kaum itu adalah orang yang paling pandai membaca di kalangan mereka bagi Al-Quran. Yang paling fasih bacalah. Ya kan? Fa in kanu fil qira'ati sawa'an. Kalau bacaan mereka sama pandailah baca dengan tajwid semua kan. Fa a'lamuhum bisunnah. Maka yang paling mengetahui dengan sunnah. Ya. Fa in kanu fi sunnati sawa'an. Kalau depa ni dalam ilmu sunnah ni sama pandai. Fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling awal hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau depa ni hijrah ni sama, fa aqdamuhum sinnan, maka yang paling berumurlah. Wala yu'amman ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Kalau seorang itu menjadi imam bagi orang lain pada di bawah tempat kekuasaannya, macam kita pergi rumah orang tu, kita terus ke depan jadi imam. Tak boleh lah. Ataupun kan, saya mari sini, saya terus jadi imam. Saya potong chip. Kan? Tak boleh. La yu'amman ar-rajula fi sultanihi, sebab dia sultan di sini. Bukan sultan raja tuanku tu kan. Maksud sultan ni dia berkuasa di sini. Kalau dia tak cok surat kita tak laku. Baju kita tak boleh nikah. Okay.
Kita nak minta bantuan kerjaan, cok surat. Semua orang cok surat ke dia. Jadi maknanya dia chief sini, dia sultan di sini dan dia wakil sultan sini. Saya main saya pergi terus depan, saya jadi imam. Tak boleh. Nabi kita la ya umman ar-rajula fi sultanihi. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih. Tak boleh dia pergi duduk rumah orang tu, pergi masuk rumah orang tu, duduk di tempat yang tuan rumah tak izinkan. Jangan dia aman jojak, jom pergi makan rumah tuan. Lepas tu saya masuk-masuk saya terus duduk situ, tak boleh. Tuan rumah kena kata. Aduh. Duduk tang mana tuan rumah tunjuk. Sila duduk. Tengok duduk tu dia tunjuk tu pinggan, takkan duduk atas pinggan, tolaklah pinggan tepi. Kan mana dia tunjuk tang mana kita duduk, tangan dia tang mana, tang tu kita duduk. Jangan, tak apalah saya nak duduk sini lah. Tak boleh. Tak boleh. Tunjuk tang mana tuan rumah suruh duduk. Tuan tunjuk tang mana tu ni? Duduk, kan? Kita masuk-masuk. Silakan masuk. Kita masuk-masuk kan. Sila duduk. Dia tak tunjuk apa pun. Kita tak duduk tang mana ni ya. Doa mana-mana pun. Tak apa. Tapi dia tahan sila. Duduk di tempat jangan ditunjuk tadi. Jangan main duduk lah. Itu kita belajar. Orang belajar dengan orang tak belajar ni tak sama. Orang tak belajar ni dia ikut pilih dia. Oh sedap ni. Itu tempat duduk dia. Isteri dia pun tak pernah duduk. Tempat dia. Kerusi khas dia di rumah. Anak-anak dia pun tak pernah duduk. Katakan anak-anak dia. Kucing pun tak pernah. Oh ni bos punya tempat. Kucing punya konar kot lain. Jadi maknanya tak boleh duduk. La yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih. Melainkan dengan izinnya. Dan kita pun jangan tanya, saya duduk situ boleh? Jangan tanya. Kita rumah dia tak maulah duduklah. Walaupun dia tak pergi duduk, tak suka. Kita duduk situ. Tuan rumah ni dia masalah dia banyak, kita tak tahu. Mungkin dia tak mau kita tengok peti rumah dia ke? Kalau peti dia tak mau kita kali tu. Jadi maknanya gitu. Kita kena jagalah. Pergi rumah kawan-kawan kita kan. Hadis riwayat Muslim. Tapi ada kawan-kawan dia buat rumah, dia memang buat rumah jenis kawan-kawan main semua duduk hang tu kan. Dia buat tempat selesa kalau tu ada kerusi, ada kipas, ada apa kan. Itu lagi bagus kalau dia orang jenis ada tanah lah. Kita jenis rumah tak ada tanah ni kan. Tanah pun tak ada, semua batu. Nak tanah pun dalam pasu. Kan? Itu cerita. Baik. Jadi ini guideline lah. Maksud dia, apa nama, siapa yang patut jadi imam? Yang pertama yang paling bagus bacaan dia. Yang kedua kalau bacaan sama bagus, maka yang paling tahu tentang sunnah. Dan jika yang paling tahu sama, dua-dua sama, semua sama, maka yang paling dulu hijrah lah. Sekarang dah hijrah dah. Mungkin hak paling dulu taubat lah. Kita lambat sikit taubat pada dia. Dia taubat dulu. Dia dulu lah. Kan? Itu maksud hijrah ni. Kan? Hijrah daripada keadaan tak baik kepada keadaan baik. Kalau hijrah sama, kan? Sama-sama taubat. Dulu gangster, tapi dua-dua taubat lah. Sama-sama taubat. Jadi hak paling tua. Kan? Dan seorang tak boleh jadi imam pada orang lain, pada kerajaan dia. Pada kekuasaan dia. Maksudnya kan? Macam itulah tak kira lah. Wakil kerajaan ke, ketua kampung ke apa ke. Sepatutnya jadi imam. Sepatutnya. Imam-imam jadi wakil bagi sultan ni. Maknanya ketua-ketua kampung. Tapi sekarang dah lain kan. Sekarang dia berlantik. Imam-imam tentu sebab ketua kampung sibuk. Kan? Ketua kampung ni nak jumpa dia hari Jumaat ya. Kadang-kadang kan. Sebab tahu dia sibuk. Tak tahulah dia sibuk macam mana. Wallahu a'lam lah. Dia lebih tahulah kesibukan dia. Kita tak tahu. Jadi begitu. Baik. Jadi jelas mana dia. Kan? Jadi orang yang berilmu itu didahulukan di atas lainnya dalam wazaif ad-diniyah. Pekerjaan-pekerjaan agama ni. Seperti jadi imam solat. Semua kan. Itulah dia. Kemudian yang paling mengetahui dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua
daripada hadis. Ilmu yang terbesar adalah ilmu Al-Quran. Ilmu tafsir. Dan ilmu dengan sunnah Nabi. Ilmu hadis lah. Ilmu Al-Quran dan hadis. Quran dan hadis tak boleh pisah. Sebab kita tak boleh faham Quran melainkan dengan hadis. Ya. Jadi tanpa hadis, Quran tak boleh faham kita. Kan? Quran ni semua dah ada sebut sembahyang rakaat, beberapa rakaat mana ada. Kan? Anti hadis sebab tu depa tak sembahyang. Kan? Sembahyanglah sembahyang. Bila? Sembahyanglah. Sembahyang. Macam mana? Sembahyang macam mana pun sembahyang. Oh, sembahyang dengan niat. Sebab dalam Quran ada sebut rakaat berapa. I'tidal. Sebut sujud kan? Sujud apa? Rukuk sujud tu bukan solat pun. Bila-bila nak rukuk lah. Bila-bila nak sujud lah. Allah Ta'ala suruh wa aqimus salah ya. Dirikan solat. Solat. Tu anti hadis lah. Kasih Ahmad yang the gang kan. Mati dah dia pun. Baik. Jadi maknanya kita kena berusaha lah untuk mempelajari kedua perkara ni. Al-Quran dan hadis. Jadi maknanya Alhamdulillah lah kita buat kelas tafsir. Kita buat kelas hadis. Maknanya kalau kita mati. Kan tak ada belajar apa pun. Kita kurang-kurangnya ada hujah depan Allah Ta'ala. Pasal buat benda ni, tak ikut hadis Quran, Allah Maha mengetahui. Mungkin kita akan ditanya soalan tu dan jawapan tu ada pada kita. Saya mati, Tuhan Maha mengetahui. Saya mati, belum sampai lagi bab tu. Bukan Tok Guru mati dulu, saya mati dulu. Saya mati dulu, bab tu tak sampai lagi. Tak apa, ada hujah kita depan Tuhan. Dan ni kita belajar. Kalau kita tak belajar, macam mana kita nak hujah? Oh, saya tak tahu. Mana boleh jawapan tak tahu? La adri. Tak tahu, kena. Jadi kalau kita belajar, kita mati dalam belajar, insya-Allah lah. Selamat lah. Tok Guru mati. Takkan jawab Tok Guru saya mati dulu. Ramai lagi Tok Guru tak pergi belajar. Tapi kalau kita mati dulu, macam mana nak belajar? Kemudian, wa anhu, dan darinya dari sahabat dari Abdullah Abu Mas'ud. Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Uqbah bin Amr. Ni katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salati. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu bahu-bahu kami. Maksudnya sapu ni maksudnya Nabi buat begitu. Bahu-bahu kami kan. Ketika nak solat lah, bukan dalam solat. Fi solat ni maksudnya dalam nak solat ni. Wa yaqul, Nabi kita istau. Sama kan? Nabi akan pergi ke belakang saf tu, Nabi akan sama kan? Supaya tak ada yang ke depan, tak ada yang ke belakang. Tak ada ke depan, tak ada ke belakang kan? Dia sama bahu. Sama. Yamsah, sapu. Sapu dia maknanya tarik pergi sama. Kalau terdepan sikit, belakang sikit. Ke belakang, depan sikit. Dan Nabi sambil sapu tu, Nabi kata sambil istau. Sama kan? Wala takhtalifu. Jangan culang-caling. Ke depan seorang, ke belakang, jangan macam tu. Fatakhtalifa qulubukum, maka hati kamu semua akan jadi celaru macam tu. Sebab tu kita ni tak apa? Tak sefahaman. Sebab dalam solat kita sendiri celaru. Seorang ke depan, seorang ke belakang, berenggang-renggang. Hati kita tak tertaut sama-sama kita. Sebab tu solat ni dia bagi efek dalam kehidupan masyarakat. Sebab tu kita ni kan, kita nak cari kemenangan ni tak tahulah. Sebab subuh kita tak macam hari Jumaat kita. Kan? Subuh kita tak macam Jumaat kita. Kalau subuh kita macam Jumaat kita, insya-Allah. Masa tu kita ada kekuatan. Mereka kata, hampa jangan sokong Palestin. Kita jelai lidah dia. Kan? Lah ni pun kita dengar PM kita kata dia bagi 3 soalan.
Mereka ada ugut. Biar ada ugut ya, bukan dia buat makanan kita. Dia pun kalau orang Arab Saudi tak jual minyak kat dia, melelong kat dia tu pun. Tak kereta tak jalan lah. Minyak tak ada. Nah, inilah dia kan. Dia duk berasa kata dia pun hebat, kuasa besar kan. Tapi tak tahu lagi hak Tuhan tu besar lagi. Tuhan bagi sikit ya. Tuhan bagi angin lah. Angin. Boleh dia tahan angin. Ambil kain gebang, jek tahan angin dengan pergi mari. Ribut. Boleh lah. Banjir. Tuhan bagi banjir. Boleh tahan banjir? Boleh. Tuhan bagi sikit lah. Ya. Firaun ni geng. Tuhan bagi katak lah, katak. Kan? Bukan dia gigit dia apa katak tu. Tapi tak boleh tidur. Penuh katak dalam rumah. Pergi mana ada katak. Selak kain selimut ada katak. Buka periuk ada katak. Nak tidur tak boleh katak. Buat apa? Tuhan bagi sikit lah. Tapi Firaun tu betul lah. Sampai mampu ya dia kan. Dia kafir tadi. Ya. Jadi fatakhtalifa qulubukum, hati kamu akan jadi tidak bertaut, akan saling berlagalah. Itu Nabi kata. Jadi kena bagi soft, bagi lurus, dan soft tadi kena rapat. Kalau tak rapat, hadislah Abu Daud cerita, syaitan akan masuk di antara soft, dia akan kacau kita. So solat kita jadi serabut. Solat ingat tu, ingat ni semua kan. Soft tak apa. Dia masuk celah ni. Hadis dalam riwayat Abu Daud. Baik. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum, hendaklah ada di belakang aku daripada kalangan kamu ulul ahlami wan nuha. Kan? Orang yang sudah baligh dan orang yang berilmu lah. Humul balighun wa qila ahlul hilmi wal fadl. Maksudnya orang yang ada kelebihan lah, pengetahuan lah. Kan duduk di belakang imam. Jangan bagi kanak-kanak. Al-balighun di belakang. Tapi kalau semua tak dia baca Quran, seorang yang kanak-kanak tu boleh baca Quran, dia jadi imam lah. Macam kisah Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ni ada hadis. Dia kan kita baca hadis kan. Kat tempat mana tu baca hadis ni. Yang dia pun pergi rombongan kampung dia tu. Satu rombongan pergi jumpa Nabi SAW belajar Islam. Kemudian dia pun minta Rasulullah lantiklah seorang imam kalangan kami. Nabi kata siapa yang paling pandai baca Quran, paling banyak hafal Quran? Dia kata budak ni. Budak ni budak kecil. Kan? Nabi suruh dia jadi imam. Sampai mati dia jadi imam kaum dia. Amr bin Salamah. Masa dia kecil-kecil, dia jadi imam. Kain tak cukup. Sampai orang perempuan di belakang kata, woi, carilah pakaian yang luas sikit pada imam kamu supaya dia rukuk tak nampak aurat dah. Sujud. Orang belakang perempuan nampak aurat dah. Sujud. Budak kan. Tapi dia pandai baca Quran. Dia jadi imam. Amr bin Salamah. Baik. Jadi begitu. Pengajaran hadis wajib menyamakan saf lah. Tutup segala ruang di antara saf. Kan? Dan bagi sama bahu-bahu kita dan kaki kita dalam solat. Mana kita tengok belah tumit lah. Tumit. Sama yang jadi sekata tu tumit. Belakang tu kan. Jadi tumit tu semua sama. Sebab saiz kaki tak sama. Ada saiz 30, ada saiz 41, ada saiz 60. Kan? Jadi tak sama. Jadi hak sama apa dia? Tumit. Kan? Tumit semua sama. Kan? Tapi hak depan tu tak sama saiz. Kan? Saiz 60 tak tahulah tu seperti apa punya saiz. Kan? Saiz 40, saiz 50 tu kira besar dah orang tu kan. Ada orang pakai saiz 50 je. Ada. Kan? Tengok siapa besar dengan kita pakai saiz apa kan. Kemudian jadi imam dia kena perhatikan saf dia lah. Supaya saf tadi sama lurus dengan perkataan dia dan perbuatan dia. Kan? Tapi kita tak lapis sampai.
Kan, tapi kalau ikut kena berjalan. Jangan tengok cek soal. Kami dulu masa belajar, teringatlah. Itu imam tu, ustaz tu. Dia maknanya lama dia sampai belakang ada 400 orang belajar dalam masjid tu kan. Sembahyang Zuhur pun kan. Kita habis kelas kan, sembahyang Zuhur ramai ah. Dia sembahyang, dia cek, lama nak takbir. Tunggu. Sembahyang soft, rapat, lurus. Nah. Sebab tempat saya belajar tu tempat Ahlul Hadis. Kan? Jamiah Ahlul Hadis. Gitu. Dia bagi ikut hadis semua. Kemudian galakkan. Maknanya supaya diletakkan di belakang imam itu daripada orang yang dewasa jugalah. Orang yang ada kelebihan, kan? Yang ada pengetahuan macam mana nak ganti imam. Kan? Ni imam batal dia pun lari. Ataupun dia buat tak tahu. Dia buat tak tahu. Kan? Oh, jadi gitu. Ada yang seterusnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Thumma alladhina yalunahum. Nabi SAW kata, naklah ada di belakang aku, di kalangan kamu, orang yang sudah balik lah. Dan yang kita kata yang wan nuha ni yang ada akal begitulah. Yang bijak lah, pandai. Kan? Macam mana nak ganti imam solat. Kemudian orang yang selepasnya, kalau tak ada, tengoklah ikut martabat lah, ikut darjah. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq, rawahu Muslim. Jadi hendaklah kamu jauhi daripada suara-suara bising ni. Kan? Haisyat al-aswaq ni maksudnya bunyi pekikan-pekikan di pasar. Dalam masjid yang buat macam tu lah. Jerit-jerit, sembang kuat-kuat semua kan, ganggu. Orang dalam masjid tadi. Dalam masjid tak boleh nak bising-bising, tak boleh nak bertengkar-tengkar, tak boleh. Dalam masjid. Kan? Baca Quran kuat-kuat tak boleh. Kalau ada orang solat ni, ganggu orang solat. Kalau baca Quran kuat-kuat pun tak boleh. Zikir kuat-kuat lagi tak boleh. Imam tak boleh nak zikir kuat-kuat lah. Sebab apa? Sebab di sana ada orang masbuk di belakang. Berdosa. Ya, dia ingat dia buat pahala lah. Tapi tak tahu lah imam sebagai imam ni, dia kena talbis iblis. Betul apa? Masa semayang, punyalah malas nak baca surah. Dengar malah malasnya tu imam ni. Terutamanya solat subuh. Tiap-tiap hari, qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua. Padahal ustaz, tak tahu tak surah lain kot. Kemarin qul ya ayyuhal kafirun. Subuh tadi qul ya ayyuhal kafirun. Tak tahu hak tu surah boleh pendek, boleh panjang. Macam malas baca. Tapi lepas bagi salam dia mula tarik gear. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illahu. Kan? Orang masbuk belakang pun kan? Baca Fatihah pun termasuk tu, termasuk tu. Kan? Dosa. Kan? Apa nak riak ke apa kita kata kan? Tadi baca dalam sembahyang punyalah malas. Hak zikir ni dia punya pulun. Padahal zikir ni pelan-pelan lah. Kenapa nak menjerit-jerit? Zikir sembahyang ni. Ya, tapi orang kita ni dah jadi biasa, adat. Tak boleh tinggal. Dia tinggal, dia rasa benda tu macam salah besar. Itulah dia. Sebab tu yang dia mula-mula dapat pun kan. Kalau dia mula-mula dapat sunnah, macam orang yang baru masuk Islam, dia pun terus belajar sunnah. Dia pun fresh. Kan? Dia pun tak merapu macam orang Melayu kita ni. Macam-macam acara ada. Acara lompat jauh lah, baling batu lah apa. Inilah dia. Baik. Kemudian masjid ni dia ada hak dia yang dipelihara. Tak boleh kita buat musibah dalam masjid, bergaduh, berkelahi, bertengkar dalam masjid, tak boleh. Sebab tu ada dua orang lelaki
daripada luar kawasan lah. Mereka ni bertekar dalam masjid. Umar jadi khalifah masa tu. Umar, kamu berdua daripada mana? Siapa angkat suara di masjid Rasulullah SAW? Kami daripada sekitar. Oh, nasib baik kamu daripada luar. Kalau kamu daripada dalam ni, aku dah pukul kamu lah. La uja'tukuma. Aku pukul yang barah. Oh, itu dia. Kemudian galakkanlah untuk letak di belakang imam itu orang dewasa yang kita yang al-uqala lah, yang boleh tahu kan macam mana cara-cara nak ganti solat tadi kan. Baik. Kemudian sini ada Syekh dia cerita sikit lah tentang satu faedah atau maklumat lah. Dia kata sebahagian orang faham hadis ni dilarang kanak-kanak berdiri di belakang imam. Ini salah. Ya? Jadi maknanya bukan maksud Nabi macam tu. Nabi kata liyalini minkum ulul ahlam. Hadis ni kan Nabi sebut maksudnya galakkan orang dewasa berada di belakang imam. Ya? Jadi kalau depa datang lewat, yang datang dulu kanak-kanak, mana boleh halau kanak-kanak duduk belakang? Ni. Fala yajuz tardu sibyan 'an as-saf al-mutaqaddim. Ya? Tak boleh kita tolak kanak-kanak yang duduk di awal. Dia main awal duduk saf depan, kita tiba kita main kita halau duduk belakang. Salah. Dosa. Ini semua kadang-kadang tak erti kan. Kita tegur dia kata, saya lama dah jadi AJK masjid. Lama tapi tak mengaji buat apa? Saya imam si lama dah. Ya? Tak boleh nak usir kanak-kanak. Melainkan kanak-kanak tu dia buat masalah lah. Ya, dia main tak semayang, dia kacau orang solat, tak boleh lah. Sebab tu kita yang nak bawa anak-anak ke masjid ni, kita pastikan mereka ni macam itulah. Sebab tu disuruh 7 tahun. 7 tahun ni dia dah reti lah, faham lah. Kita suruh solat kan, kita boleh bawa ke masjid lah. Itu pun kalau 5 tahun, 6 tahun, dia boleh faham. Kita letak sebelah kita. Dia tak duduk dengan kawan dia cuma duduk dengan kawan dia jadi karan. Kalau duduk dengan pak dia sengap kan, motor kiri kanan. Tapi duduk sama-sama sebaya dengan dia, kau buat kacang parpu lah situ. Bising lah. Bunyi suara mereka kalau hari Jumaat tu kan. Jumaat tu bunyi mereka dengan kumbang. Mereka duduk bersembang. Kita lagi orang tu tegur, diam. Dengan dia batal pada Jumaat. Hak kata diam tu kan. Hak kata diam pun pada Jumaat batal ke? Dia pun tak erti ke? Itu iman khutbah tu. Ini dia. Ramai orang bersembang, pernah tengok tak? Orang bersembang masa khutbah kan. Orang tu lah. Salam tak boleh. Kan? Dulu tolak tabung kan. Lah ni orang cerdik ramai dah. Ramai ustaz duk ceramah lah. Tolak tabung tengah khutbah Jumaat. Mai kita buat tak tahu. Kan? Kalau kita boleh buat tak tahu lah. Kadang-kadang kita buat risau orang. Kan? Aku peluh ya lah. Sepatutnya mana boleh tolak tabung. Bersalam. Lepas kita solat kan tu masjid. Imam duk khutbah. Dengar khutbah. Jangan duk bersalam. Ni nak gagah nak salam kiri kanan. Tengah khutbah lah. Kalau imam tak khutbah lagi tak apa lah. Itu cerita dia. Tolak tabung. Salam. Ada duk minta tasbih pun dah. Tasbih. Ni pun batal juga pada Jumaat. Minta tasbih. Imam duk khutbah dia duk minta tasbih, duk selawat. Hatta nak kata amin pun tak sunnah. Ketika imam doa dalam khutbah yang kedua tu kan. Kita hanya dengar saja, diam. Angkat tangan pun jangan, amin pun jangan. Masa khutbah tu, doa khutbah tu. Kan? Tak warid daripada Nabi SAW, amin.
bagi doa imam masa khutbah. Dan angkat tangan. Dengar saja, diam. Itulah dia sunnah. Baik. Itulah hadis yang seterusnya, insya-Allah. Di sini kita sampai sini insya-Allah. Cumanya di sini saya ada tulis satu doa insya-Allah yang saya nak baca doa ni. Kalau nak amin lah. Doa ni. Doa untuk saudara-saudara kita di Palestin. Kan untuk seluruh orang Islam lah. Kan? Di sana nak baca doa. Kalau nak amin lah insya-Allah. Saya baca doa Arab dan saya terjemahkanlah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن وبعد اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا قهار يا قدير يا الله ya Tuhan kami yang maha hidup, yang maha menguruskan, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mengalahkan, yang maha berkuasa. Allahumma inna nas'aluka bighinaka an khalqika wa faqrina ilaika. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepada Engkau dengan kekayaan-Mu yang maha kaya, yang tidak berhajat kepada makhluk-Mu, dan kefakiran kami, hajat kami kepadamu. Allahumma inna nas'aluka biquwwatika wa dha'fina illa bik. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepada Engkau dengan kekuatan-Mu dan kelemahan kami, wa dha'fina dan kelemahan kami, illa bika, melainkan dengan Engkau. Allahumma inna nas'aluka biqudratika, ya Allah, sungguhnya kami minta kepada Engkau dengan kekuasaan-Mu, wa ajzina dan kelemahan kami, illa bika, kecuali dengan Engkau. La haula wala quwwata, la haula lana, tiada daya bagi kami, wala quwwata dan tiada kekuatan bagi kami, lana illa bika, kecuali dengan Engkau. Wala haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma farij, Allahumma ya mufarrijal kurubat. Ya Allah, wahai Tuhan yang menghilangkan segala kesusahan. Allahumma ya nasirul mustad'afin. Allahumma ya nasirul mustad'afin. Ya Allah, Tuhan yang menolong orang-orang yang lemah. Allahumma ya nasirul mazlumin. Ya Allah, Tuhan yang menolong, yang maha menolong orang-orang yang berzalimi. Nas'aluka bi asma'ikal husna. Kami mohon kepada Engkau dengan nama-nama-Mu yang terbaik. Wa sifatikal ula, dan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi. Wa natawassalu ilaika, dan kami bertawassul kepadamu, bi majlisina hadza, dengan majlis kami ini, hadza, wa natawassalu ilaika, dan kami bertawassul kepadamu ya Allah, bi du'a'i salihin minna, daripada dengan doa orang-orang saleh di kalangan kami. Allahumma qad istadda al-karba ala ikhwanina fi Palestin. Ya Allah, sungguhnya telah beratlah musibah yang menimpa atas saudara-saudara kami di Palestin. Wala haula lahum wala quwwata bika illa bika. Tiada daya bagi mereka dan tiada kekuatan untuk mereka illa bika, melainkan dengan Engkau ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Allahumma ajil bil faraj. Ya Allah, segerakanlah dengan kemenangan dan kelapangan lahum, untuk mereka ya Allah ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Allahumma farij lahum farjan ajilan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lapangkanlah bagi mereka dengan kelapangan yang segera, wahai Tuhan sekalian alam. Allahumma ja'alil izzata lahum wa dhillata ala aduwihim. Ya Allah, jadikanlah ketinggian dan kemenangan untuk mereka, dan kehinaan dan kekalahan, kerendahan ke atas musuh-musuh mereka. Allahumma qad adha qulubal mu'minin wa alama qulubal mu'minin ma yarawna min taqtil li ikhwanihim, ma yarawna min taqtil al atfal, ma yarawna min taqtil an nisa, ma yarawna min jurhi ikhwanihim wa akhwatihim. Ya Allah, sungguhnya telah menyakiti hati orang-orang beriman dan pedih hati orang-orang beriman ketika mereka melihat pembunuhan terhadap saudara-saudara mereka, dan apa yang mereka lihat daripada pembunuhan terhadap kanak-kanak, dan apa yang mereka melihat daripada pembunuhan terhadap kaum wanita, dan apa yang mereka lihat daripada orang-orang yang luka-luka di kalangan saudara-saudara mara mereka dan kawan-kawan mereka. Allahumma barid qulubal mu'minin bi raf'il bala' an ikhwanina fi Palestin. Ya Allah,
sejukkanlah hati orang-orang beriman dengan diangkatnya bala bencana daripada saudara-saudara kami di Palestin. Allahumma ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, kami minta kepada Engkau dengan nama-namamu yang terindah dan segala sifatmu yang maha tinggi, bahawa ihfaz aqsana, wa Engkau peliharalah aqsa kami, wa an tahfaz Falastinana, dan Kau peliharalah Palestin kami, wa an tahfaz ahlana, dan Kau peliharalah keluarga kami di Gaza ya rabbal alamin. Allahumma innaka qulta wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa inna ya rabbana ala yaqin min dhalika. Ya Allah, semuanya Engkau telah berkata apabila telah bertanya kepada Engkau oleh hamba-hambaku tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku ni maha dekat. Aku memperkenankan doa orang yang menyeru apabila dia berdoa, maka hendaklah mereka menyahut bagiku panggilanku, seruanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, semoga mereka mendapat petunjuk. Dan kami, hai Tuhan, berada di atas penuh keyakinan daripada demikian itu bahawa Engkau akan perkenankan permohonan kami. Allahumma fa'ajib du'aana. Ya Allah, terimakanlah doaku ini. Allahumma innaka, Allah, terimakanlah doa kami. Allahumma innaka nasiru rusulaka wal mu'minin. Ya Allah, semuanya Engkau menolong para rasulmu dan orang-orang beriman. Allahumma fansur ikhwanana al-mu'minin. Ya Allah, tolonglah hamba-hambamu, saudara-saudara kami yang beriman. Allahumma qawwi hukam al-muslimin. Ya Allah, berilah kekuatan kepada pemerintah orang-orang Islam, para pemerintah kaum muslimin. Allahumma wafiqhum wasaddidhum. Ya Allah, berilah taufik kepada pemerintah muslimin dan berikanlah kepada mereka ketepatan dalam segala urusan. Allahumma wafiqhum ila ma tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berilah taufik kepada mereka, petunjuk kepada mereka kepada apa yang Kau cintai dan kepada apa yang Kau redai. Allahumma wafiqhum ila ma fihi naf'al lil muslimin. Allahumma wafiqhum, ya Allah, berilah taufik kepada mereka ma fihi naf'al muslimin, apa yang memberi manfaat kepada Islam dan orang-orang Islam. Naf'a baladihim, buldanihim, dan apa yang memberi manfaat kepada negeri mereka. Wa naf'a ikhwanina, dan apa yang dapat memberi manfaat kepada saudara-saudara kami di Palestin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma anfa', ya Allah, berilah manfaat kepada umat ini bi ulama'iha, dengan para ulama'nya, wa uqala'iha, dan orang-orang bijak di kalangan mereka, waqfiha, dan cukupkanlah daripada umat Islam, ya Rabbana, Tuhan kami, syarra sufa'ah, daripada kejahatan orang-orang yang bodoh di kalangan mereka, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbana hadha jahdana. Ya Allah, inilah dia kesungguhan kami fi nusrati ikhwanina, dalam menolong dan membantu saudara-saudara kami. Wa anta ya Rabbana arham minna, dan Engkau Tuhan kami, Engkau lebih merahmati mereka daripada kami. Allahumma ya Rabbana, ya Allah Tuhan kami, warham ikhwanana, maka rahmatilah saudara-saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, rahmatilah saudara-saudara kami. Rabbana, sungguhnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, datangkanlah kami di dunia ini baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat baik, wa qina azaban nar, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين.